Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ini cikgu ingin membuat penerangan yang lebih lanjut lagi mengenai pelepasan cukai individu per Maustautin. Okey, kalau anda lihat kepada nota anda ni, cikgu buat penerangan untuk tahun taksiran 2019, di mana untuk nota yang pertama dia ada memberitahu individu dan saudara tanggungan mendapat pelepasan cukai sebanyak RM9,000. Maksudnya individu tu adalah orang yang bayar cukai, manakala saudara tanggungan adalah saudara yang ditanggung, iaitu selain daripada isteri dan anak-anak. Jadi boleh jadi dia tanggung adik dia ke. Contoh kalau ibu bapa dah tak ada, dia tanggung adik dia yang masih belajar lagi. Itu merupakan saudara tanggungan. Okey, ni ada soalan daripada FAQ tu daripada LHDN. Dia ada soal, kebanyakan orang ada bertanya dan dijawab oleh LHDN. Jadi ni adalah salah satu soalannya. Okey, saya menanggung ibu, bapa, adik-beradik dan lain-lain lagi. Bagaimana saya boleh tuntut untuk pelepasan individu dan saudara mara tanggungan, iaitu di bawah D1? Okey, jawapannya adalah Akta Cukai Pendapatan 1967 telah memperuntukkan pelepasan sebanyak RM8,000 untuk perbelanjaan yang tersebut di atas seperti tertera di ruangan D1. Tetapi mulai tahun taksiran 2010 telah dipindah kepada RM9,000. Bermaksud walau bagaimanapun ianya adalah terhad kepada RM9,000 sahajalah. Maksudnya kalau dia nak tuntut lebih daripada RM9,000 tu tak dapatlah. Jadi individu dan saudara tanggungan adalah terhad kepada RM9,000 sahaja. Okey, kedua adalah perbelanjaan rawatan perubatan keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan. Ini RM5,000 terhad, ataupun ibu bapa terhad RM1,500 untuk seorang ibu ataupun seorang bapa, terhad kepada RM3,000. Okey, apa beza yang atas dengan yang bawah ni? Okey, yang atas tu rawatan perubatan ataupun keperluan khas penjaga. Maksudnya kalau dia ada sakit, dia perlukan rawatan perubatan, dan rawatan-rawatan tu semua terhad kepada RM5,000 saja. Contohnya kalau ada rawatan perubatan yang ibu bapa dia lebih daripada RM5,000, maksudnya dia bayar RM6,000 ke RM7,000 ke kan, lebih daripada RM5,000, kat situ hanya boleh claim pelepasan cukai RM5,000 sahaja terhad. Maksudnya yang lebihan lagi beberapa ribu tu tak boleh claim lah, sebab dia terhad kepada RM5,000 sahaja. Tetapi andai kata perbelanjaan rawatan perubatan ataupun keperluan khas penjaga ibu bapa tu dalam mungkin RM4,000, RM3,000, maksudnya rendah daripada amount yang terhad yang ditetapkan oleh LHDN, kat situ kena letak amount yang sepatutnya tu. Maksudnya kita claim ikut jumlah yang memang dah ada dekat dalam resit tu. Kalau RM3,000, RM3,000 lah. Tapi kalau macam andai kata lebih, kita ambil amount RM5,000 sahaja. Itu sajalah yang perlu diketahui. Dan untuk ibu bapa, ini adalah pelepasan untuk ibu bapa kalau macam tak ada rawatan perubatan apa. Okey, RM1,500 untuk setiap seorang ibu bapa. Okey, jelas. Okey, ketiga, peralatan sokongan asas untuk kegunaan individu kurang upaya, suami atau isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya. Yang ni RM6,000 terhad. Maksudnya peralatan sokongan ni lah, macam wheelchair ke, scratcher ke, ataupun crash tu ke, ada yang macam tongkat tu ke kan, peralatan-peralatan sokongan. Ataupun macam selalu apa lagi yang digunakan selalunya, tongkat ataupun wheelchair yang famousnya lah kan, ataupun ni tongkat dua ni, crash panggil dalam bahasa Inggeris. Maksudnya dia ada tongkat dua ni kan, ataupun tongkat yang satu lagi tu yang jenis macam ada lagi satu tu,
dia macam ada tapak 4 kat situ, tapi dia tongkat satu saja. Selalu ada nampak warga emas pegang. Itu pun antara peralatan sokongan. Tapi kalau macam anda kata pembayar cukai tu beli peralatan sokongan asas ni untuk kegunaan diri dia sendiri, suami atau isteri yang ditanggung, ataupun anak serta ibu bapa yang kurang upaya, jadi terhad kepada RM6,000 saja. Contohlah kalau dia beli lebih daripada RM6,000, tak boleh. Kita hanya ambil amount RM6,000 saja. Tetapi kalau anda kata kurang daripada RM6,000, kita ambil amount yang dekat dalam resit tu lah. Kalau contoh RM4,500, RM4,500 lah. Tak boleh letak RM6,000 macam tu, sebab dia terhad kan. Itulah maksudnya terhad. Maksudnya kalau RM6,000 tu paling maksimum. Kalau kita punya perbelanjaan tu kurang daripada RM6,000, kita ambil amount daripada resit tu. Okey, keempat, individu kurang upaya ada dapat lagi tambahan pelepasan cukai sebanyak RM6,000. Contohlah pembayar cukai tu, dia memang pembayar cukai, gaji dia memang layak untuk bayar cukai. Dia dapat pampasan individu dah sebanyak RM9,000, dan dia juga individu kurang upaya tambahan lagi dapat RM6,000. Ini kalau individu kurang upaya lah, untuk dia bekerja tapi dia kurang upaya, so dapat lagi pampasan sebanyak RM6,000. Bukan pampasan, pelepasan sebanyak RM6,000. Okey, yang kelima, yuran pengajian sendiri. Okey, yuran pengajian sendiri ada dua kategori. Pertama sekali, peringkat selain sarjana dan doktor falsafah, di mana bidang undang-undang, perakaunan, keuangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik ataupun teknologi. Yang kedua, peringkat sarjana dan doktor falsafah sebarang bidang atau khusus pengajian. Okey, ni terhad kepada RM7,000. Okey, ni kan kalau kita tengok kat sini, dia ada melanjutkan, dia ada peringkat selain sarjana ataupun doktor falsafah, ataupun peringkat sarjana dan doktor falsafah. Maksudnya mungkin ada yang nak sambung pengajian ke ijazah ke, mungkin dia ada pencapaian, orang kata apa, pencapaian pendidikan dia tu hanya diploma sahaja yang paling tinggi, dan dia nak sambung ke ijazah. Dia selain pada sarjana dan doktor falsafah lah kan, dia baru nak ambil sarjana muda. Jadi tengok ni pun boleh claim lah untuk orang kata pelepasan cukai. Dan sarjana ni adalah master dan doktor falsafah, PhD. Okey, ni sebarang bidang khusus pengajian. Ni dia ada kategori-kategori ni yang tersendiri lah. Sebab kalau kita tengok bidang-bidang ni semua ada yang berkaitan dengan industri yang dia bekerja, ataupun yang dia mempunyai perniagaan dia yang tersendiri. Jadi anda kata yuran pengajian apa semua tu total dia melebihi RM7,000, tidak boleh lah. Maksudnya kita kena ambil amount RM7,000 tu saja. Orang kata paling besar adalah RM7,000. Kalau kurang tak apa, jangan lebih. Okey, keenam dan ketujuh. Okey, 6, perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius diri sendiri atau suami atau isteri ataupun anak-anak. Ketujuh, pemeriksaan perubatan penuh diri sendiri, suami atau isteri atau anak terhad kepada RM500. Okey, kalau dekat sini kan, perbelanjaan perubatan untuk penyakit serius ni macam sakit yang kronik lah. Mungkin individu tu dia ada sakit kanser, sakit jantung ke, sakit yang memang kronik dan disahkan oleh pengamal perubatan yang disahkan lah kan. Jadi dekat situ dia boleh membuat pelepasan cukai lah kalau dia ada perbelanjaan berkaitan dengan perubatan yang sakit serius ni. Selalunya kan dia tengok lah dia punya sakit kronik dia tu, dia dapat perbelanjaan dia tu banyak mana, dan dia boleh claim lah untuk terhadnya adalah RM6,000 lah. Walau bagaimanapun, kalau untuk pemeriksaan perubatan penuh yang macam ringan saja, maksudnya pemeriksaan biasa tahunan, kan kadang-kadang orang dia periksa kesihatan dia setiap tahun,
Yang tu terhad kepada RM500 saja. Kalau lebih tak boleh lah. Yang ni pemeriksaan perubatan yang biasa saja. Dia tak melibatkan sakit yang serius. Sakit yang serius tu kita boleh claim sampai RM6,000. Tetapi kalau pemeriksaan perubatan yang penuh, maksudnya dia just nak check dia ni sihat ke tak sihat, itu terhad kepada RM500 sahaja. Okey, yang ke-8, gaya hidup. Perbelanjaan untuk kegunaan atau manfaat diri sendiri, suami atau isteri ataupun anak bagi. Okey, dia ada 4 kategorinya. Pertama, pembelian buku, jurnal, majalah, surat khabar bercetak dan lain-lain penerbitan seumpamanya. Bukan bahan bacaan terlarang. Maksudnya dekat sini, pembelian buku, jurnal ke majalah apa semua yang dibeli tu adalah ilmiah, bersifat ilmiah, dan dia tak beli bahan yang terlarang ataupun yang merapu-rapu lah. Orang kata yang tak ada kaitan. Pastikan dia beli buku tu ada kaitan dengan dia punya pekerjaan ataupun perniagaan dia, bersifat ilmiah, dan bolehlah dia claim. Kalau macam beli majalah saja-saja biasa-biasa yang tak ada kaitan dengan ilmiah, itu tak dikira lah. Tapi ni kat sini dia tulis majalah. Majalah pun ada juga yang berilmiah kan, ataupun surat khabar yang ni, tapi bukan bacaan terlarang. Cikgu rasa boleh je kot. Kalau ni cuma is better yang berilmiah lah. Sebab dia kata bukan bahan bacaan yang terlarang. Jadi kena tengok lah jenis-jenis buku yang dibelinya tu. Okey, yang kedua, pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet, bukan untuk kegunaan perniagaan. Maksudnya dia beli komputer ataupun telefon bimbit ataupun tablet. Sebab tu cikgu ada terbaca dekat dalam satu internet tu, dia cakap kalau macam ada terbeli iPhone ke apa, kalau nak claim cukai tu dia suruh simpan resit lah, begitu. Macam boleh untuk claim jugalah kalau macam untuk gaya hidup ni, kategori yang boleh claim. Kalau dia beli perkakas komputer, telefon ni dalam tahun taksiran tu lah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga pula, pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997, tidak terpakai bagi jenis basikal bermotor dan bayaran keahlian gimnasium. Okey, yang ini dia beli peralatan sukan ni, dia kena ikut Akta Pembangunan Sukan 1997. Maksudnya peralatan sukan tu macam sesuai lah untuk digunakan, dan dia bukanlah jenis basikal bermotor ke apa. Dia mungkin dia beli macam set bola ke, set badminton ke, macam sukan-sukan yang macam orang kata tidak melibatkan motor ataupun yang tak sesuai lah kan, mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 lah. Nanti anda boleh cek lah akta tu, dia hanya benarkan apa saja. Dan bayaran keahlian gimnasium ni, kalau macam ada bayar ahli gimnasium juga boleh lah untuk ni claim pelepasan. Okey, dan yang keempat, bayaran bil bulanan untuk langganan internet atas nama sendiri. Okey, maksudnya kalau atas nama, contohlah kan, dia buat internet tu dia bubuh nama anak dia, ataupun dia bubuh nama isteri dia, ataupun dia bubuh nama ibu dia kan, tak boleh claim lah. Maksudnya kat situ dia kena atas nama dia sendiri. Wifi apa semua tu memang atas nama dia. Tak kisahlah memang dia bayar ke apa ke, tapi nama tu memang kena nama dia. Jangan dia bayar tapi dia bubuh nama orang lain. Pastikan nama diri sendiri baru boleh claim lah. Dan semua ini adalah terhad kepada RM2,500 sahaja. Kalau lebih tak boleh lah. Dia hanya RM2,500 sajalah. Kalau kurang tak apa, kita ambil eman yang ikut resit tu saja. 9. Pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaan sendiri bagi anak berumur 2 tahun dan ke bawah. Potongan dibenarkan sekali setiap 2 tahun taksiran, iaitu ia terhad kepada RM1,000. Yang ni kan maksudnya 2 tahun sekali saja boleh potong. Kalau contoh dia potong tahun ni, tahun depan tak boleh potong, tahun 2022 pula baru boleh potong.
Maksudnya 2 tahun sekali saja boleh claim. Tu pun RM1,000 terhad. Kalau macam dia beli peralatan susuan tu lebih, macam contoh RM2,000 kan, hanya boleh minta pelepasan tu RM1,000 sahajalah. Itu je. Okay, 10. Yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke Taman Asuhan Kanak-kanak atau tadika yang berdaftar. Ini adalah terhad sebanyak RM1,000 sahaja. Okey, ni kalau anda kata yuran tu dia murah daripada RM1,000, kita ambil ikut resit lah, ikut resit pembayaran yuran tu. Tapi kalau lebih, kita ambil RM1,000 saja. Okey, 11. Tabungan bersih skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN. Jumlah simpanan dalam tahun 2019 tolak dengan jumlah pengeluaran dalam tahun 2019. Jadi dapatlah tabungan bersih dia. Dan macam contoh dia simpan dan dia ada ambil, dia tengoklah daripada jumlah simpanan tu dia tolakkan dengan jumlah pengeluaran dia pada tahun tersebut. Dan dia dapatlah tabungan bersih. Okey, tabungan bersih tu dia boleh mohon untuk pelepasan cukai. Bermakna kat situ paling terhad pun RM8,000. Kalau macam lebih tak boleh, dia ambil RM8,000 je. Tapi kalau kurang kurang tu kita ambil amount yang kurang tu lah. Okey. 12. Suami atau isteri atau bayaran alimoni kepada bekas isteri, RM4,000 terhad. Okey, yang ni kan dia ada 2 kategori lah. 3. Pertama sekali, suami tu kalau kita claim untuk suami, maksudnya si isteri tu bekerja, suami tu tak bekerja disebabkan kurang upaya ataupun memang ada masalah lain yang menyebabkan suami tak boleh bekerja, ataupun suami dibuang pekerjaan ke apa ke kan, kadang-kadang ada masalah begitu, ataupun suami dia ada pelbagai situasi, ada sebab-sebab tersendiri. Si isteri yang bekerja dan pembayar cukai boleh claim lah untuk suami punya pelepasan. Maksudnya dia pelepasan tu mewakili pelepasan cukai si isteri lah, tapi dia claim tu untuk suami, sebab suami adalah bawah tanggungan dia. Kalau isteri ni pun macam biasa terbalik lah. Sang suami tu adalah pembayar cukai, manakala isteri adalah orang kata bawah tanggungan suami tu, dan suami tu claim ni lah pelepasan cukai untuk isteri lah. Dan bayaran alimoni kepada bekas isteri ni, kepada yang dah bercerai lah. Kalau macam dia dah bercerai dengan isteri dia tu, dia tetap kena bayar macam nafkah dia juga kan. Jadi kat situ dia adalah bayaran alimoni kepada bekas isteri, RM4,000 terhad. Dia tengoklah dia bayar nafkah dia banyak mana. Jadi kalau macam selalunya RM4,000 lah terhad. Tapi kalau macam anda kata dia macam kurang daripada amount tu, mungkin dia ambil daripada amount yang kurang tu lah untuk bayaran alimoni. Okey, 13. Suami atau isteri yang kurang upaya. Okey, macam tadi dah RM4,000, sekarang ni dah kurang upaya, tambah lagi RM3,500 untuk suami atau isteri yang kurang upaya. Ke-14. Anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun. Ni anak yang belum kahwin bawah 18 tahun ni dapat pelepasan cukai sebanyak RM2,000. Sebab dia punya belanja pun macam tak begitu tinggi lagi, sebab belum melibatkan universiti dan seumpamanya. Jadi RM2,000 lah pelepasannya, tak begitu tinggi. Okey, ke-15. Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun ke atas menerima pendidikan sepenuh masa di peringkat A-level, sijil, matrikulasi, persediaan dan pra-ijazah. Yang ni RM2,000. Ni dia belum masuk U lagi, dia macam pra-U. Jadi dia dapat RM2,000 pelepasan setiap seorang anak tu. Okey, 16. Anak belum kahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut.
Pertama, mengikuti pengajian tinggi sepenuh masa tidak termasuk kursus matrikulasi pra-ijazah dan A-level di universiti, kolej ataupun institusi pelajaran yang serupa dengannya di Malaysia. Ataupun kedua, berkhidmat di bawah satu ikatan artikel atau indenter untuk memperolehi kelayakan perdagangan ataupun profesion di Malaysia, atau mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas institusi pengajian tinggi di luar Malaysia. Okey, apa dia ikatan artikel dan atau indenter ni? Jom kita tengok. Okey, ianya berkhidmat di bawah satu ikatan artikel atau indenter ni bermaksud anak yang belajar sambil bekerja di bawah satu ikatan atau indenter itu dikehendaki untuk menumpukan sepenuh masa beliau kepada latihan yang diberi untuk tempoh tidak kurang daripada 2 tahun. Maksudnya dia bekerja sambil belajar. Macam kadang-kadang ada macam tak silap cikgu, dia ada ni under okey, ni tak silap cikgu ada di bawah MARA pun ada juga. Kadang-kadang tu dia ada di bawah macam dia buat satu sijil tau. Dia bekerja sambil belajar. Lepas dia belajar tu dia dapat peluang pekerjaan dekat di bawah orang kata apa, di bawah agensi yang sama, begitu. Macam kat situ kita dapat tengok lah, dia bekerja sambil belajar. Dia bukannya belajar yang memang fully belajar yang betul-betul ditanggung oleh ibu bapa dan pinjam PTPTN. Itu tak. Yang ni macam dia ditanggung, bukan ditanggung, disponsor begitu. Okey, yang ketiga, kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa kerajaan yang berkaitan. Okey, ni semua anak yang 18 tahun ke atas dan dia memang masuk U. Ni kebanyakannya dia masuk U ataupun dia masuk kemahiran yang macam ni, ikatan artikel indenter ni, ataupun mengikuti kursus pengajian tinggi yang diiktiraf oleh pihak berkuasa kerajaan. Ya, dan yang ni adalah dapat pelepasan cukai sebanyak RM8,000 sebab dah melibatkan U ni, mestilah orang kata apa, dia punya yuran pengajian apa semua tu lebih tinggi. Jadi kat situ dapat pelepasan sebanyak RM8,000. 17. Anak kurang upaya. Anak kurang upaya macam tadi, anak tu dia dapat RM2,000 kan kalau umur 18 tahun ke bawah. Dan sekarang ni anak kurang upaya ni RM6,000. Sebab apa ni? Sebab biasanya anak kurang upaya ni dia macam banyak sikit dia punya peralatan untuk kesihatan dia. Dia nak jaga kesihatan dia tu banyak memerlukan kos lah. Jadi nyatalah kalau pelepasan dia tu diberikan lebih tinggi. Lepas tu pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 kepada anak yang kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia ataupun peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia. Maksudnya kat sini dia sambung belajar sama ada diploma ke atas ataupun ijazah ke atas, sama ada di dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia, dalam kursus dan DIPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa kerajaan yang berkaitan. Okey, ni anak ni kalau dia macam dia kurang upaya, dia dapat dan dia sambung belajar, dia dapat lagi tambahan sebanyak RM8,000. Jadi orang kata memang ni lah, memang betul lah kalau anak kurang upaya ni. Sebab dia macam walaupun dia dapat pampasan asalnya RM6,000, lepas tu dia kalau dia pandai dia sambung belajar dan dia dapat lagi pampasan sebanyak RM8,000. Okey, 18. Okey, 18 ni insurans nyawa dan KWSP, termasuk tidak melalui potongan gaji. Dia ada 2 kategori. Pertama sekali kategori penjawat awam yang berpencen, dan kedua adalah selain penjawat awam, iaitu swasta. Okey, penjawat awam ni berpencen ni biasanya bila dah pencen ni memang tak ada potongan KWSP lah. Dan
apa yang penjawat awam boleh claim adalah premium insurans nyawa, di mana premium insurans nyawa ni macam dia ada memang dia ada ni lah, ada insurans nyawa lah. Maksudnya dia bayar untuk insurans nyawa, dia cover kat situ, dia tak cover bahagian KWSP. Berbeza dengan swasta, dia ada dua kategori. Pertama, premium insurans nyawa yang terhad kepada RM3,000, dan kedua, caruman KWSP atau skim yang diluluskan terhad kepada RM4,000. Maksudnya KWSP tu dia ambil jumlah tahunan dia lah. Berapa banyak KWSP dia tahun tu. Dia kira-kira sekali, andai kata KWSP tu lebih daripada daripada yang terhad ni, lebih daripada RM4,000, maksudnya dia kena hanya ambil RM4,000 sajalah yang ditetapkan. Premium insurans nyawa pun sama juga. Okey, ni ada soalan fact daripada LHDN tu juga. Ada yang bertanya, bagaimana saya layak untuk menuntut pelepasan insurans nyawa dan KWSP di 12? Bolehkah saya menuntut pelepasan insurans nyawa milik isteri serta caruman isteri kepada kumpulan wang amanah simpanan pekerja KWSP? Okey, jawapannya, perbelanjaan yang dilakukan oleh isteri adalah dianggap dilakukan oleh suami, dan tuntutan insurans nyawa dan KWSP bagi tuan dan isteri adalah terhad kepada RM6,000 sekiranya isteri tuan memilih taksiran bersama. Walau bagaimanapun, sekiranya isteri tuan tiada jumlah pendapatan yang boleh disatukan dengan jumlah pendapatan tuan, tuan hanya layak menuntut pelepasan insurans nyawa milik isteri sahaja. Caruman KWSP isteri tidak dibenarkan untuk tolakkan. Okey, maksudnya dekat sini, kalau macam okey, ni ada tengok balik. Okey, RM6,000 dia cakap. Okey, kalau macam dia orang ada suami isteri ni buat taksiran bersama, kat situ boleh si suami tu boleh buat tuntutan KWSP tu terhad kepada RM6,000. Tapi ni ikut tahun 2019 RM7,000 kan. Tapi walau bagaimanapun, kalau isteri tu dia macam dia bukan dia tak boleh terlibatkan jumlah pendapatannya dengan pembayar cukai tu tadi. Sebabnya mungkin jumlah pendapatan isteri tu macam kurang, dia tak layak lagi untuk membayar cukai. Jadi untuk KWSP-nya tu tidak boleh dimasukkan ke dalam pelepasan cukai, dan dia hanya perlu masukkan jumlah insurans nyawa saja, pelepasan untuk insurans nyawa. Kan selalunya kalau suami ni dia ambil insurans nyawa untuk isteri, itu boleh ditolak. Dia bergantung kepada pendapatan si isteri itulah. Tengok isteri tu dia memang kalau join maksudnya taksiran bersama tu, pendapatan tu banyak ke sikit. Kalau macam sikit dan tak perlu bayar cukai, dan memang isteri dia tu memang tak boleh lah untuk buat taksiran bersama, so KWSP tak boleh tolak lah kat situ. Okey, 19. Skim persaraan swasta dan annuiti tertunda, deferred annuity, berkuat kuasa melalui tahun taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021, terhad kepada RM3,000. Okey, apa dia lah ni skim persaraan swasta dan annuiti tertunda ni? Kat sini kita cuba try tengok. Annuiti tertangguh ni adalah jenis annuiti yang menangguhkan bulanan ataupun sekaligus pembayaran sehingga tarikh yang ditentukan oleh pelabur. Kepentingan biasanya menimbulkan cukai tertunda sebelum ditarik balik. Maksudnya kat sini kan, disebabkan dia ada tangguhan annuiti bulanan tu, lepas tu dia ada buat pembayaran sekaligus ataupun lump sum pada hari ataupun tarikh tertentu, jadi dia akan menimbulkan cukai tertunda. Dan yang kedua, skim persaraan swasta, Private Retirement Scheme PRS, adalah skim sukarela yang membolehkan anda menjadi peneraju dalam meningkatkan jumlah simpanan persaraan. Dia yang ni kan, kalau macam selalu KWSP memang KWSP per keso, memang per keso ataupun sokso, benda tu sama lah, per keso atau sokso. KWSP itu adalah kemudahan pekerja swasta. Tapi ada juga setengah tu yang memang nak join skim persaraan swasta ni, dan dia ada juga dia punya
cara pengiraan yang tersendiri. Dekat situ kalau ada macam skim persaraan swasta yang diboleh claim ataupun annuity tertunda, terhad kepada RM3,000 sajalah. So itu yang paling maksimum RM3,000. Okey, ke-20, insurans pendidikan dan perubatan termasuk tidak melalui potongan gaji. Ini adalah terhad kepada RM3,000 sahaja. Ni apa yang dimasukkan perubatan termasuk tidak melalui potongan gaji ni? Maksudnya kita ambil sendirilah. Dia macam orang kata apa? Kalau macam ada setengah tu mungkin dia bayar melalui potongan gaji direct terus, ataupun dia bayar secara pergi ke kaunter. Kat situ lebih mudah untuk dapatkan resit. Jadi dia termasuk yang tidak melalui potongan gaji, dan dia terhad kepada RM3,000 sahaja. 21. Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso ataupun SOKSO. Ini RM250 sahaja terhad. Ni biasalah, kita tahu SOKSO ni dia ada untuk kata keselamatan pekerja dan untuk keilatan. Kat situ, sebab itulah dia buat Perkeso ni. Perkeso ni kalau macam selalu hari tua ataupun hari yang dah berumur, memang dapat pampasan KWSP. Dan Perkeso ni kalau macam ada sakit kronik yang dekat tempat kerja tu, memang kata apa boleh claim keselamatan ataupun kesakit pekerja tu sakit, boleh claim dekat sini, dekat SOKSO ni. Dia cover bahagian tu untuk menjaga keselamatan sosial pekerja. Okey, untuk rujukan tambahan, anda boleh rujuk ke 4 laman web ni yang cikgu senaraikan. Anda boleh rujuk dan baca artikel sedikit lah mengenai pelepasan cukai dan sedikit mengenai info-info yang kita pelajari tadi. Okey, sekian itu saja daripada cikgu. Diharap agar anda memahami penerangan daripada cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.